Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman sebenar mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendapat maghfirah, keampunan. Allah Taala ampunkan semua dosa-dosa kita. Juga kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan wasiat, dan ada question mark, tanda soal, iaitu berkenaan dengan laku ataupun tidak lakunya wasiat yang kita lakukan. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkan berkenaan dengan tajuk wasiat, dan bagaimana kita nak pastikan bahawa wasiat yang kita lakukan itu, yang kita buat itu laku di sisi undang-undang dan juga laku dari segi hukum syarak. Sebab sebagaimana yang pernah saya tekankan sebelum ini, kita bukan sahaja perlu pastikan bahawa kalau kita buat hibah amanah dan sebagainya, soal pembahagian harta itu bukan sahaja kita lakukan dan kita laksanakan mengikut hukum syarak, tapi kerana kita ada undang-undang yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa, pihak yang berautoriti, maka kita kena pastikan bahawa apa yang kita lakukan itu diiktiraf oleh undang-undang. Baik, yang pertamanya kita lihat berkenaan dengan hukum berkaitan dengan wasiat. Maka dalam fatwa-fatwa para ulama dinyatakan bahawa wasiat ni hukum asal dia, kan, hukum asalnya dan hukum umumnya adalah mustahab ataupun sunnah. Ia adalah salah satu perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka dalam keadaan yang bagaimana kita dianjurkan untuk melakukan wasiat, iaitu contohnya jikalau kita mempunyai harta yang banyak, bila kita ada harta yang banyak, disunnahkan kepada kita untuk melakukan wasiat, untuk kita bagi wasiat, kan, sama ada kita bagi wasiat tu 1/3, 1/4 ataupun 1/5. Jadi maksimum paling banyak pun 1/3. Tapi berdasarkan sunnah, kan, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada beberapa pilihan lah. Kita ada beberapa pilihan, maksimum 1/3, tapi berdasarkan sunnah dan hadis-hadis yang ada menunjukkan bahawa kita boleh melakukannya itu dalam bentuk berwasiat dengan harta sebanyak 1/3, 1/4 ataupun 1/5 daripada harta itu. Baik, selain daripada kita berwasiat berkenaan dengan harta, sebab kita jangan tergambar dalam fikiran kita wasiat ini hanya soal pembahagian harta, tapi juga ia melibatkan soal kita memberi pesanan sebelum kematian, sebelum roh dicabut daripada tubuh kita, iaitu untuk kita mengadakan atau memberi nasihat kepada ahli keluarga kita untuk melakukan kebaikan, untuk buat amal-amal soleh dan sebagainya. Jadi itu pun dianjurkan kepada kita. Sebagai contohlah, kan, kalau kita berjalan dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan isteri, dengan anak-anak sebagai contoh, kemudian kita tengok satu benda yang kita tak suka sebagai contoh. Misalnya kita lalu di kawasan perkuburan dan kita tengok ada orang yang mana ahli keluarga dia melakukan perkara-perkara yang kita tak suka, yang kita faham bahawa itu adalah tidak dianjurkan dalam agama, sebagai contoh, iaitu dengan menghiasi kubur dengan cara yang berlebih-lebihan sebagai contoh, kan, dengan melakukan pembaziran di tanah perkuburan. Kita pun pesan, kebetulan kita dalam kenderaan, kita pesan kepada anak kita, kalau umi meninggal dunia ataupun kalau ayah meninggal dunia,
maka kamu semua jangan buat macam ni. Sebab apa? Sebab ianya membazir sebagai contoh, ataupun ianya melampaui batas. Umi ataupun ayah tak suka kamu semua buat perkara-perkara yang bertentangan dengan agama kepada kubur ayah nanti, kubur umi nanti. Itu sebagai contoh untuk menunjukkan bahawa wasiat ini bukan hanya soal pembahagian harta, tapi juga pesanan-pesanan kepada kaum keluarga kita untuk melakukan perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun untuk mengajar kepada mereka supaya tidak melakukan perkara-perkara yang berdosa ataupun sesuatu yang membazir dan sebagainya. Baik, maka melakukan wasiat ni hukum dia tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau kita ingin melakukan wasiat, maka dianjurkan kepada kita untuk merekodkan wasiat tersebut. Jadi cara merekodkan wasiat tersebut ada pelbagai cara lah. yang konvensional ataupun yang biasa, yang kita buat, yang banyak orang lakukan, iaitu dengan cara in writing, kan, dengan kita buat satu dokumen yang bertulis untuk kita senaraikan apa wasiat-wasiat kita. Selain daripada itu, dengan keadaan zaman kita pada hari ini, kita boleh record audio ataupun video dan sebagainya. Itu bergantung kepada keadaan masing-masing. Jadi para ulama mengatakan bahawa wasiat ditulis jikalau dia ada sesuatu untuk dia wasiat. Tapi dia kata kalau kita tak tulis pun tak apa. Kan, kalau kita tak tulis pun tak apa. Tetapi dengan syarat dari segi pembuktian tu ada saksi dan sebagainya. Jadi itu contoh apa yang perlu kita ketahui. Kemudian selain daripada itu, kita juga perlu mengetahui bahawa wasiat ni tidak semestinya kita tunggu bila kita sakit. Jangan tunggu sampai dah bedridden, sampai dah terlantar atas katil, tak boleh bangun baru nak buat wasiat. Tak. Bukan semestinya bila kita sakit, bila nampak sakit macam nak mati dah, baru kita nak buat wasiat. Bukan macam tu. Jadi ramai orang yang salah faham bahawa wasiat ni bila kita dah nampak kematian atau menghampiri kita, barulah kita nak buat wasiat. Itu salah. Baik. Jadi apa yang disebut dalam Al-Quran, contohnya surah Al-Baqarah ayat 180, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu didatangi dengan tanda-tanda maut, tanda-tanda kematian, maka jikalau dia meninggalkan harta yang banyak, kan, al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin, iaitu dia buat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabatnya secara ma'ruf. Dan ini adalah kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Jadi ada juga orang bila dia membaca ayat ni, surah Al-Baqarah ayat 180, dia tidak refer kepada tafsir-tafsir yang muktabar. Maka bila dia baca, dia tengok pada penghujung ayat tersebut, terjemahan dalam bahasa Melayunya ialah ini adalah suatu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Maka para ulama seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dan sebagainya mengulas bahawa apa yang dimaksudkan dengan kewajipan di sini. Maksudnya adalah wajib meninggalkan harta yang cukup untuk ahli waris ketika meninggal, jikalau dia mempunyai harta dan tidak mewasiatkan kepada orang lain sehingga kaum kerabatnya jadi miskin ataupun kesusahan dan sebagainya. Maka Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata dalam ayat tu bila Allah Ta'ala guna perkataan taraka khaira, maksud dia harta yang cukup banyak berdasarkan adat ataupun keadaan uruf setempat, dan wajib baginya berwasiat bagi anak dan kaum kerabatnya dengan baik sesuai dengan keadaannya tanpa berlebihan. Jadi ini yang dimaksudkan sebagaimana yang disebut oleh para ulama tafsir, iaitu apabila kita ada harta yang banyak,
Dan kita kena pastikan bahawa setiap kaum keluarga kita yang terlibat itu mempunyai harta yang mencukupi. Kita tak boleh sebagai contohnya, kita ada harta yang banyak dan kita ada anak, tiba-tiba kita hadiahkan ataupun kita hibahkan harta kita tadi kepada pihak lain sehingga menyebabkan anak-anak kita ini miskin ataupun mengemis. Sedangkan asalnya kita mempunyai harta yang banyak. Maka itu adalah suatu keadaan yang bertentangan dengan ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Agama Islam ni satu agama yang sebenarnya sangat sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Kita hidup ini kita memerlukan kepada perkara-perkara keduniaan untuk kita teruskan kehidupan atas dunia. Walaupun matlamat utama kita ialah akhirat dan kita hidup untuk hari akhirat, tetapi apabila kita hidup atas dunia ni tak ada harta, maka macam mana kita nak teruskan kehidupan kita ini? Maka dengan sebab itu, bagi sesiapa yang ada harta yang banyak, dia tak boleh mengabaikan kebajikan anak dia, sehingga menyebabkan anak dia berdendam dengan dia, marah kan, mempertikaikan kenapa ayah ataupun ibunya ada harta yang banyak tapi tak bagi kepada dia, bagi kepada pihak lain dan sebagainya. Jadi itu contoh kefahaman yang lebih tepat sebenarnya, iaitu bila kita ada harta yang banyak, kita kena pastikan bahawa harta itu memang kita bagi kepada anak-anak kita. Baik, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia bawa perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Dia kata dianjurkan supaya manusia ini menyegerakan tulis wasiat. Tulis tu jangan tunggu sampai sakit, tapi tulis ketika kita sihat. Dan ada saksi, kan, ada saksi. Dan kita tulis sesuai sebagaimana keperluan. Maknanya kalau dalam agreement sebagai contoh, kan kita tulis panjang tu, kita hendaklah tulis dengan bahasa yang mudah, yang jelas, yang clear, yang bila orang baca orang tak keliru. Kalau kita tengok standard agreement sekarang ni, belakang tu dia ada schedule, dia ada jadual, kan, ringkasan kepada agreement itu. Jadi itu contoh cara penulisan sesuatu kontrak yang mana kita boleh tengok yang detail, yang terperinci, dan pada masa yang sama kita boleh tengok dia punya summary, kan, ringkasan dia. Maka dalam agama mengajar kepada kita bahawa kita tulis perkara yang diperlukan, kan, supaya setiap pihak tahu apa yang penting yang ada dalam wasiat tersebut. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata, sebagaimana yang dinaqalkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa jikalau perkaranya berubah, kan, kalau matan itu berubah, keadaan berubah dan sebagainya, maka dia boleh memperbaharui wasiat tersebut berdasarkan kepada keadaan terkini. Maksudnya wasiat tu boleh diubah, kan? Maka sebab itu kita pakai the latest one, kan? Kita pakai wasiat ni, will ni kita pakai yang terakhir. Katalah ada 2 ataupun 3 wasiat, setiap pihak mengemukakan dokumen masing-masing. Dia kata ayah tinggalkan wasiat macam ni. Tengok tarikh dia bila. Oh, tarikh dia tahun 2000. Yang seorang lagi tunjuk yang ni tahun 2010, 10 years after. Yang seorang lagi tunjuk 15 years after sebagai contoh. Maka kita maka yang lebih awal itu terbatal dengan sendirinya, sebab wasiat yang terbaru itu yang dipakai jikalau dia bertentangan dengan wasiat yang terdahulu. Jadi sebab tu kita kena tahu wasiat ni dia yang lakunya macam mana, yang tak lakunya macam mana. Sebab apabila bertentangan di antara 2 wasiat, antara wasiat yang pertama dengan wasiat yang kedua, maka wasiat yang lebih awal itu yang terbatal, maka dia tak laku. Kan, tak laku dari segi hukum syarak dan dia tak laku dari segi undang-undang yang berkuat kuasa sekarang. Baik, selain daripada itu, kita juga perlu tahu bahawa sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu kita berwasiat dengan wasiat benda-benda baik, dan supaya anak-anak kita, kan, kaum keluarga kita melakukan amal soleh supaya mereka bertakwa kepada Allah. Jangan kita ingat wasiat ni hanya pasal harta, jangan kita ingat wasiat ni hanya pasal hutang, pasal urusan dunia. Tapi wasiat juga adalah wasiat supaya anak-anak kita berakhlak, kan, dengan akhlak yang baik. Sebagai contoh,
kan kita pesan kepada anak sulung kita, bila waktu kita, ketiadaan kita nanti, tolong tengok adik-adik belajar macam mana, tolong jaga mereka dan sebagainya. Sebagaimana contoh kita kata kepada anak kita, Angah ke ataupun Alung kita kata kita bagi tahu kepada anak kita takwa kepada Allah. Yang ni pesanan yang biasa sebenarnya, yang macam kita hantar anak kita ke asrama lah kan. Kita pesan dia jangan lupa solat, jangan lupa semayang kan, belajar rajin-rajin. Jadi di kalangan para salafus salih menjadi kebiasaan mereka bila mereka berpisah dengan ahli keluarga, bukan saja berpisah daripada alam dunia ke alam akhirat, tapi berpisah seperti bermusafir, nak pergi jauh dan sebagai ada urusan yang agak lama di outstation sebagai contoh. Kita pesan kepada ahli keluarga kita, kepada anak kita sebagai contoh, jangan lupa takwa kepada Allah Taala. Itu antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya lihat kadang-kadang ada di antara kita ni dia terlupa benda-benda yang macam ni. Jadi yang biasa kita pesan ke anak kita, kalau tak ada duit bagi tahu dekat abah kan. Kalau tak ada duit bagi tahu dekat mama. Pasal duit dia yang kita ingat. Sedangkan kita lupa untuk pesan kepada anak kita takwa kepada Allah kan. Takwa tu penting. Wasiat dengan takwa tu penting. Jadi itu contoh kan wasiat yang kita jangan lupa sebenarnya. Kan pesan kepada isteri ataupun suami kita supaya takwa kepada Allah, jaga anak kita kan, didik anak kita dan seumpamanya, ataupun apa-apa pesanan untuk memberi semangat kepada mereka untuk mengharungi pelbagai musibah yang ada dalam dunia pada hari ini. Maka itu contoh kan apa yang diajarkan oleh agama kepada kita. Baik, kemudian kita perlu mengetahui beberapa perkara supaya wasiat yang kita lakukan itu diiktiraf ataupun laku dari segi hukum syarak dan juga undang-undang negara. Baik, sebagaimana yang saya sebut tadi di awal ucapan saya tadi, iaitu wasiat ni secara umumnya kalau kita bercakap tentang harta, contohnya kita pesan kepada ahli keluarga kita, kita bagi tahu mama ataupun abah ada hutang sekian-sekian dengan orang sefulan-sefulan. Jadi make sure bayar hutang ni kepada Pak Ngah sebagai contoh kan, kepada Uncle A sebagai contoh, ataupun motor ni abah pinjam, make sure pulang balik kepada owner dia. Itu contoh wasiat berkenaan dengan harta. Baik, tapi kita nak kena tahu bahawa hukum wasiat ni dia berbeza kan, daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Para ulama mengatakan bahawa wasiat ni dia jadi wajib bagi golongan yang tertentu. Golongan yang macam mana? Iaitu antaranya ialah kalau kita ada hutang. Kalau kita ada hutang, kita wajib untuk memberi wasiat, pesan kepada kaum keluarga kita untuk uruskan, untuk kita untuk mereka lunaskan hutang kita itu dengan menggunakan harta yang kita ada. Baik, selain daripada itu, wajib juga jikalau kita ada simpan ataupun kita memiliki barang kepunyaan orang lain yang kita belum kembalikan kepada owner asal dia ataupun pemilik asal. Itu juga wajib kita pesan kepada ahli keluarga kita. Ataupun kita ada tanggung liability ataupun hak orang yang belum kita selesaikan, maka kita perlu selesaikan apa-apa yang masih lagi terbengkalai, yang belum kita lengkapkan, yang belum kita sempurnakan, yang merupakan hak orang lain, yang mana kalau kita meninggal dunia itu boleh menjadi hutang ke atas kita, yang mana kalau kita tidak pesan, kita tidak bagi wasiat, maka hak itu tidak dilunaskan. Maka dengan sebab itu, dalam keadaan yang macam ni, hukum dia wajib untuk kita berwasiat. Baik, selain daripada itu, selain daripada keadaan wajib tadi, satu lagi wasiat yang mana hukum dia sunat, iaitu kalau dia ada harta dan ahli waris dia cukup, dah ada harta apa semua, maka yang tu sunat. Kan? Maka dia dianjurkan, digalakkan untuk bagi wasiat, iaitu sebahagian daripada harta dia tu diinfakkan, disedekahkan kepada
pihak-pihak yang tertentu. Jadi sebagai contoh kita ada uh, anak angkat sebagai contoh. Yang mana anak angkat ni dia bukannya ahli waris kan, dia tidak akan terima harta pusaka kita. Maka dianjurkan kepada kita untuk bagi wasiat supaya sebahagian daripada harta kita tadi diberikan juga kepada anak angkat itu. Dia tidak wajib, tetapi setakat 1/3 sahaja. Itu maksimum. Baik, kemudian satu lagi iaitu makruh kita memberikan wasiat dalam keadaan jikalau harta kita tu sikit. Harta kita sikit, manakala ahli waris kita, anak-anak kita pun bukannya mewah pun, mereka pun hidup ala kadar sahaja. Maka dalam keadaan macam tu, kita tidak digalakkan untuk wasiat harta kita itu untuk diberikan kepada sekolah, kepada tempat kebajikan, kepada pihak lain. Sebab apa? Sebab anak kita sendiri pun tak cukup kan. Dia hidup pun ala kadar je, kais pagi makan pagi. Jadi kita kena utamakan anak kita terlebih dahulu. Jangan kita ada harta pun tak banyak, anak kita pun bukan senang pun. Tiba-tiba kita sibuk nak infak harta kita itu, wasiat harta kita itu untuk satu institusi sebagai contoh. Maka ini akan menimbulkan rasa tidak gembira, kan, rasa tidak puas hati di kalangan anak-anak kita. Nanti mereka akan mengadu ataupun mereka akan, kalau mereka tak mengadu pun dalam hati mereka akan tertanya-tanya kenapa abah mereka ataupun mama mereka tidak mengutamakan mereka. Jadi agama Islam ni sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, satu agama yang sangat sesuai dengan fitrah semula jadi kita, sangat manusiawi sebenarnya, mengambil kira isi hati kan ahli-ahli keluarga. Dengan sebab itu kita tidak boleh take for granted, kita tak boleh pandang ringan perasaan anak-anak kita sehingga kita dengan sewenang-wenangnya dengan mentang-mentang ni duit kita ikut abah lah, abah nak bagi dekat siapa, memanglah ikut abah. Tapi agama kita mengajar kepada kita untuk consider dan untuk mengambil kira perasaan kaum keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, suami ataupun isteri kita, yang mana mereka sendiri pun harta pun ala kadar sahaja. Jadi itu contoh apa yang kita perlu bagi perhatian. Baik, selain daripada itu, kita kena tahu syarat-syarat sah untuk pastikan wasiat kita itu laku. Kan kita tak mahu nanti kita confident je buat wasiat sebab buat dengan lawyer, tapi kita buat dengan lawyer yang tidak familiar ataupun tidak mahir mengikut hukum syarak ataupun tidak biasa dengan undang-undang Islam. Dia mungkin lawyer, tapi dia lawyer dalam undang-undang civil, tapi dia tidak ada background syariah. Maka dia mungkin banyak benda yang dia terlepas pandang berkenaan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Maka kita nak kena pastikan bahawa bila kita buat wasiat, kita dapat legal opinion yang betul ataupun kita dapat pandangan, nasihat daripada orang yang alim ataupun orang yang memang tahu selok-belok berkenaan dengan wasiat dalam Islam ini. Baik. Jadi apa dia syarat sah wasiat ni? Nak pastikan wasiat kita ni laku. Antaranya ialah berkenaan dengan wasiat ni, iaitu kita kena tahu bahawa wasiat ni ialah kita minta pihak tertentu ataupun individu tertentu untuk uruskan harta kita untuk bayar hutang sebagai contoh, ataupun untuk membiayai bil-bil hospital, klinik anak kita yang kita tinggalkan sebagai contoh. Maka disyaratkan bahawa orang yang diberi wasiat itu adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menguruskan wasiat kita itu. Sebab kalau dia satu orang yang tidak amanah ataupun dia tidak mampu untuk menyempurnakannya, maka wasiat kita itu tidak dapat dilaksanakan. Jadi kita kena make sure orang yang kita pesan tu dia ada kemampuan kan untuk menguruskan wasiat kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berwasiat tu mesti orang yang akal dia sihat dan dia ada harta yang dia nak wasiatkan. Jadi kalau dia dalam keadaan sudah uzur kan, akal dia pun tidak lagi stabil, maka itu akan menjadi sebab wasiat dia tadi tidak sah, ataupun harta tadi dia dah bagi dah, transfer kepada anak dia kan, tiba-tiba yang itulah yang dia wasiatkan, yang tu tak boleh. Kemudian yang ketiganya ialah
kandungan ataupun konten wasiat dia itu mestilah perkara yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Tidak sah ataupun tak boleh kita wasiat perkara-perkara yang berdosa, yang haram. Contohnya kita wasiat untuk perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita berdosa sebagai contoh. Kan, maka itu tak boleh. Itu tak dibenarkan. Kemudian yang keempatnya ialah orang yang diberi wasiat itu dia sanggup untuk terima wasiat tersebut untuk diuruskan. Jadi kalau dia tak sanggup, maka wasiat itu tak dapat dilaksanakan. Jadi make sure bila kita bercakap dengan orang yang kita minta diuruskan tu, dia bersedia untuk menguruskan wasiat tersebut. Jadi sebab itu zaman hari ini kita ada pelbagai cara lah. Kita ada institusi yang tertentu, kita ada company dan sebagainya, kita ada lawyer ataupun kita ada pihak-pihak tertentu yang menawarkan servis dan perkhidmatan yang berkaitan. Jadi kita cari pihak yang ada rekod yang baik dan untuk kita pastikan bahawa wasiat kita itu dapat diuruskan dengan cara yang sempurna. Baik, kemudian kita juga perlu tahu bahawa wasiat kita tu boleh diubah sebagaimana yang saya sebut tadi. Bukan kata bila once kita dah buat satu wasiat maka dia kekal macam tu. Dia kekal kalau kita tidak mengubahnya. Tapi main pointnya ialah kita boleh ubah bila-bila masa, after 1 year kan, ataupun lepas sehari pun kita dah buat wasiat tapi kita rasa kita nak ubah, maka kita boleh ubah wasiat tersebut. Ini berdasarkan kepada riwayat Imam Al-Baihaqi. Maka para ulama kata boleh. Itu berdasarkan apa yang disebut oleh Umar Khattab dan diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi. Baik, yang keduanya ialah kita kena nak pastikan wasiat kita laku, maka kita kena ingat dia punya borderline dia, kan, sempadan dia adalah 1/3 daripada jumlah keseluruhan harta kekayaan kita. Kita campur movable property, immovable property, kan, harta alih, harta tak alih, kita campur-campur semua, berapa nilai dia. Maka nilai itu tidak boleh lebih daripada 1/3. Dan para ulama disebut contoh apa yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana Nabi larang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk wasiat dengan 2/3. Tak boleh. 2/3 tak boleh, setengah tak boleh. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada Nabi, kalau 1/3 macam mana? Nabi kata 1/3. Tapi Nabi kata 1/3 pun banyak. Sebab tu di awal kuliah tadi saya sebut bahawa para ulama sebut tentang contoh-contoh berapa bilangan, 1/3, 1/4, 1/5. Tapi maksimum 1/3. Kerana 1/3 itu telah dianggap sebagai dah banyak, dah cukup banyak. Jadi Nabi kata 1/3. Tapi 1/3 itu pun sudah dikira sangat banyak. Jadi kalau kamu tinggalkan ahli waris kamu dalam keadaan mereka cukup, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin, kemudian mereka mengemis, meminta-minta kepada manusia-manusia yang lain, kepada pihak-pihak lain. Jadi sebab itu kita kena make sure kalau kita meninggal dunia, kan, kita ada harta yang banyak untuk kita bahagi-bahagikan kepada anak-anak kita. Kalau kita ada harta, kemudian anak kita sendiri pun hidup ala kadar sahaja, tiba-tiba kita utamakan institusi lain, kan, kita wasiat, kita hibah dan sebagainya, kita hadiah harta kita itu kepada pihak lain, maka itu tidak patut, kerana itu akan menimbulkan rasa tidak puas hati kepada anak-anak kita ataupun ahli-ahli waris yang ada. Baik, kemudian seterusnya dalam agama kita berdasarkan hadis muttafaqun alaih, dianjurkan kurang daripada 1/3. 1/3 itu maksimum, kan. Tapi dianjurkan kalau kurang daripada 1/3 itu lebih baik. Kita wasiat harta kita jangan sampai lebih 1/3. Kalau kurang daripada 1/3 itu lebih baik. Itu berdasarkan kefahaman Hibrul Ummah dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana apa yang disebut oleh Ibn Abbas, dia kata seandainya manusia mahu menurunkan kadar harta yang diwasiatkan itu daripada 1/3 menjadi 1/4, sebab Ibn Abbas kata berdasarkan apa yang Nabi sebut 1/3, tapi 1/3 itu pun banyak, maka kefahaman Ibn Abbas kalau boleh kurang daripada 1/3 itu lebih baik, itu lebih dianjurkan. Baik, itu kefahaman Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian selain daripada itu,
Ada juga pendapat di kalangan sebahagian ulama yang mengatakan bahawa antara jumlah-jumlah tadi 1/3 ke, 1/4 ke, 1/5 ke, ataupun berapa jumlah yang kita nak wasiatkan itu, yang terbaiknya ialah kita mencukupkan, kita berpada dengan wasiat 1/5 daripada jumlah keseluruhan kekayaan. Itu berdasarkan kefahaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana dia kata, aku redha dengan apa yang Allah Ta'ala redha untuk dirinya, iaitu 1/5. Jadi itu yang disyarahkan oleh para ulama tentang kefahaman para salafus salih tentang jumlah itu. Walaupun maksimum itu 1/3, tapi kalau mengikut kefahaman Abu Bakar Siddiq, yang cantiknya 1/5 daripada harta kita itu untuk kita wasiatkan. Baik. Nah, itu dari perspektif syariah. Kemudian yang kelimanya ialah kalau kita nak wasiat kan, lebih daripada 1/3, dia ada, bukan kata langsung tak boleh, tetapi jikalau ahli keluarga ataupun ahli waris yang ada itu bersetuju dan tidak menentang, maka barulah sah keadaan sedemikian, boleh kan, dengan syarat dibolehkan kalau tidak ada bantahan daripada ahli waris kan. Kemudian kemudian wasiat lebih daripada 1/3 boleh dilaksanakan dalam keadaan semua ahli waris setuju. Tu maksud dia ialah walaupun mereka setuju sewaktu kita hidup, tapi kalau ada seorang, sebagai contoh, seorang tidak bersetuju, maka wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan apabila ada seorang yang tidak setuju. Tapi sebagai contoh, katalah ada 5 orang, kan, 5 orang, empat orang setuju untuk melaksanakan wasiat tadi, kan, untuk melaksanakan wasiat tadi, dan ada seorang yang tidak bersetuju, maka wasiat tadi boleh dilaksanakan di kalangan yang bersetuju sahaja, untuk ambil daripada hak yang 4 orang tadi. Yang seorang tadi, maka kita tidak boleh kuat kuasakan ke atasnya sebab dia tidak bersetuju dengan kadar tersebut. Jadi itu antara kita kata borderline yang perlu kita faham. Baik, kemudian selain daripada itu, haram dan tak boleh dan juga tidak sah wasiat harta yang diberikan kepada ahli waris yang mendapat harta pusaka, kan. Contoh iaitu hadis Nabi, la wasiyah liwarithin, kan, tak boleh bagi wasiat kepada waris. Ini pun tertakluk kepada persetujuan. Ya, contohnya kita nak bagi satu harta kita ni kepada anak bongsu, sebab dia masih belajar. Ya, sedangkan abang dan kakak dia sudah pun bekerja dan ada pendapatan yang banyak, kan. Jadi semua anak-anak kita ni ada bahagian masing-masing dalam faraid. Masing-masing ada bahagian. Mereka ni ashabul furud, mereka ni asabah, kan. Mereka ni dapat semua harta dan mereka habiskan semua harta tersebut. Tapi kita nak bagi wasiat ni, kita kata okey, satu kereta ni, kan, kereta Exia ni nak bagi kepada adik kamulah yang bongsu tu, supaya dia boleh guna untuk pergi ke kampus, kan. Sedangkan semua ni anak-anak kita, mereka ni ada bahagian masing-masing. Jadi kita nak bagi satu kereta Exia kepada anak kita yang bongsu. Apakah boleh? Hukum asalnya tak boleh, kan, la wasiyah liwarithin. Tetapi kalau semua anak-anak kita, waris yang ada tu tidak ada bantahan, maka boleh dilaksanakan. Jadi itu ada pengecualian. Baik, selain daripada itu, jikalau harta tadi, wasiat harta tu untuk orang yang dapat harta tersebut dipersetujui oleh sebahagian ahli waris. Sebab apa? Sebab sebahagian yang lain dia kata dia tak setuju. Maka wasiat tadi hanya boleh dilaksanakan kepada yang bersetuju saja. Itu yang saya sebut tadilah. Mana siapa yang tak setuju, maka kita tak boleh paksa wasiat tersebut dilaksanakan dengan mengambil hak dia daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati yang memberi wasiat. Jadi sekarang 8.45, saya nak bagi peluang kalau ada sebarang soalan di kalangan sahabat-sahabat sekalian untuk kita dapat gambaran yang jelas jikalau sesiapa yang ada sebarang persoalan ataupun kemusykilan.
Okey, Wallahu a'lam. silakan. Silakan ada persoalan dan saya baca dulu daripada Maimun Harun. Assalamualaikum Ustaz. Kalau suami atau isteri yang ada bayaran pencen meninggal dunia, adakah duit pencen yang dibayar setiap bulan tu kena berbagi juga dengan anak-anak atau waris? Adakah duit pencen tu dikira harta pusaka? Baik, wallahu a'lam. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, duit pencen dia tidak tertakluk kepada harta pusaka. Dia bukan harta pusaka. Dia juga tidak tertakluk kepada apa yang kita panggil sebagai perkara-perkara lain lah, sebab dia ada undang-undang yang tersendiri. Jadi ada orang kata bahawa oleh sebab tu duit si mati yang ditinggalkan oleh si mati, walaupun pencen tu diperoleh oleh pasangan oleh si isteri kepada si mati itu, maka ia hendaklah diagih-agihkan. Tak, itu bukan harta si mati. Dan memang dah ada fatwa yang banyak yang memberi penjelasan bahawa duit pencen tidak diuruskan, tidak diuruskan mengikut undang-undang faraid. Wallahu a'lam. Seterusnya silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak bertanya, kalau dalam satu keluarga tu ada 3 beradik, mak bapak dia meninggal, tapi ada tinggal harta banyak dengan barang kemas, dengan duit dalam bank. Dua beradik ni perempuan, abang lelaki, yang lain dah mati, tinggal 3 beradik. Mak bapak dah meninggal. Selepas dia meninggal, dua orang perempuan ni ambil semua harta. Duit dalam bank dia ambil, barang kemas semua dia ambil, sewa rumah semua dia ambil. Abang ni dia tak bagi. Bolehkah abang ni tuntut untuk hak dia selepas dia? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawapan dia ialah sesiapa sahaja yang merupakan ahli waris. Dan sebagaimana yang saya sebut dalam kuliah sebelum ini, bila kita bercakap tentang waris, ada 5 waris utama. Senang je, kita keluarkan jari kita, ada 5 kan waris utama. Ibu si mati, kan, bapa si mati, pasangan si mati, pasangan maksud dia suami atau isteri si mati, anak lelaki si mati dan anak perempuan si mati. Ini 5 waris utama. Senang, keluarkan 5 jari yang kita tahu. Jadi siapa-siapa di kalangan 5 ni yang hidup, di kalangan 5 ni yang hidup, maka dia berhak untuk mendapat harta pusaka tersebut. Jadi dalam soalan yang dikemukakan oleh puan tadi, dia sebut tentang anak lelaki kan, ada 3 orang anak, 2 anak perempuan, 1 orang anak lelaki. Jadi anak lelaki itu berhak sebab dia adalah ahli waris. Dan kita tahu bahawa anak lelaki ni dia bukan sahaja ashabul furud, dia juga adalah asabah. Dia bukan sahaja ada bahagian dia yang telah ditetapkan oleh hukum syarak, tapi dia juga dihabiskan saki baki balance harta yang ada, maka tak pergi dah kepada pihak lain. Maka oleh kerana dia berhak terhadap harta pusaka itu, jikalau dia tidak memperolehi harta pusaka yang ditinggalkan kerana penipuan ataupun penyembunyian waris. Jadi perbuatan menyembunyikan waris yang dilakukan oleh kakak dia ataupun adik perempuan dia dan sebagainya, maka dia mempunyai locus standi, dia mempunyai locus untuk dia filekan kes di mahkamah untuk tuntut hak dia dalam harta pusaka. Sama ada dia langsung tak diberikan haknya dalam harta pusaka, ataupun dia diberikan sebahagian daripada hak dia, tapi ada harta lain yang disembunyikan, yang tak diberikan kepada dia. Jadi itu juga dia berhak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap adik-beradik perempuan dia. Tetapi sebagaimana yang kita cerita sebelum ini, bila masuk mahkamah ni, sedihlah kita tengok kerana perbalahan di kalangan adik-beradik, di kalangan kaum keluarga dan sebagainya. Sebab tu orang yang menyebabkan perbalahan ni, ataupun seperti adik perempuan, kakak dia ataupun siapa-siapalah yang memulakan penipuan ataupun menyembunyikan waris itu, dosanya sangat besar di sisi agama kita. Na'udzubillah. Jadi kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada perbuatan itu. Wallahu a'lam. Itulah Ustaz, lelaki tu, suami saya lah senang cakap, suami saya dia tak nak bergaduh, dia sengap sampai sekarang dia sengap.
dah banyak tahun dah kat 20 tahun dah disenyap ya. Dia tak dapat apa satu pun dia tak dapat. Dia tak mau bergaduh di mahkamah, dia kesian kat adik-adik dia. Itu je lah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya nak tahu aja itu je. Alhamdulillah. Alhamdulillah, memang kalau kita mengelakkan perbalahan, kita sanggup tutup aib kaum keluarga kita ataupun kita kawal emosi kita, memang pahalanya sangat besar dalam agama. Tetapi itu bergantunglah kepada keadaan kita. Kadang-kadang ada orang dia mampu untuk memaafkan ahli keluarga, ada orang dia pun juga sangat perlukan kepada harta. Jadi kita lakukan berdasarkan kepada kemampuan masing-masing. Fattaqullah mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah setakat mana kemampuan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Dan seterusnya pada Puan Iksum, Ustaz, jika kita ingin wasiatkan maksimum 1/3 dari jumlah harta kita, perlukah dimaklumkan atau mohon persetujuan semua waris? Tidak ulang balik soalan tadi? Jika ingin wasiatkan maksimum 1/3 dari jumlah harta kita, perlukah dimaklumkan dan mohon persetujuan semua waris? Baik. Wallahu a'lam. Apabila kita nak berwasiat sebanyak 1/3, maksimum kan 1/3 tu, maka itu tidak perlu kepada persetujuan waris. Kan itu adalah hak kita sebagai pihak yang memiliki harta itu. Tapi sebagaimana yang saya sebut tadi, ia dianjurkan dalam agama jikalau harta kita banyak, kan. Kalau kita memang sangat banyak harta kita ni, sampai kalau geran tanah tu, land title itu kan sejengkal sebagai contoh, kan, atau memang banyaklah harta kita juta-juta, anak kita pun semua tu pun yang ramai-ramai tu pun pendapatan pembulanan pun banyak, jadi mereka tak heran dengan harta ni, maka itu sangat dianjurkan kepada kita untuk kita berwasiat supaya harta kita itu diberikan kepada pihak-pihak yang tertentu. Tetapi sebagaimana yang saya tekankan dalam kuliah tadi, kalau harta kita pun tak banyak, anak kita pun sangat perlukan kepada harta kita itu, maka ulama mengatakan makruh, kan, tidak digalakkan, makruh untuk kita membahagikan harta kita itu ataupun berwasiat berkenaan dengan harta kita itu untuk diberikan kepada pihak yang lain, sebab itu boleh menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan anak-anak kita. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Ada juga Ustaz, kalau ahli waris tak mau menerima harta pusaka, macam mana daripada Puan Marhani? Itu baguslah. Wallahu kan? a'lam. Katalah Betul. ahli waris ni, saya memang ada pengalaman di kalangan orang yang saya kenal. Kerana orang ni orang yang baik-baik. Dia lihat bahawa sebagai contoh, katalah kita di kalangan adik-beradik kita. Kita ni memang harta kita dah banyak, kan, pendapatan kita, bisnes kita pun memang banyak, kan, side income kita lagi dan sebagainya. Jadi kita di kalangan adik-beradik dia bukan sama, kan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang average. Jadi saya pernah jumpa orang yang mana bila ibu atau ayahnya meninggal dunia, dia bagi tahu siap-siap bahawa yang bahagian dia tak mau, sebab dia kasihankan kepada abang atau kakak dia ataupun adik dia yang tidak bernasib baik ataupun yang kurang bernasib baik berbanding dengan dirinya. Maka mudah-mudahan orang seperti ini diberikan pahala yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana rasa simpati dia, kerana dia consider, dia memberi pertimbangan yang begitu baik kepada ahli keluarganya yang kurang bernasib baik berbanding dengan dirinya. Jadi dia ada hak untuk menolak ataupun tidak menerima bahagiannya daripada harta tersebut. Wallahu a'lam. Okey, sila. Puan Iksum, sila bertanya soalan tu. Saya nak baca, tak berapa faham. Puan Iksum? Puan Iksum bertanya, perlukah kita dapatkan persetujuan si penerima wasiat ini harta dan apa syarat-syarat si penerima? Adakah dia kena perlu akil balik ke macam budak baru lahir tu? Macam mana Ustaz? Baik, wallahu a'lam. Okey, tak apa. Wallahu a'lam. Antara yang saya sebut tadi, syarat-syarat orang yang menerima wasiat ni, yang pertama kita kena tahu bahawa satu pihak yang kita panggil sebagai wasi ataupun orang yang menerima wasiat itu, dia sebagai pentadbir, kan.
Jadi orang yang menerima amanah untuk menguruskan wasiat tadi, maka dia sudah tentulah dia satu orang yang ada capacity, kan, ahliyah, kan, dia ada kemampuan untuk melaksanakan wasiat tersebut. Kalau dia tu satu orang baby sebagai contoh, kanak-kanak, maka dia tak boleh menjadi orang yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Maka sebab itu syarat yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan hukum syarak, orang yang menerima wasiat untuk menguruskan harta tu yang kita panggil sebagai pentadbir wasiat tersebut, mestilah orang yang ada capacity, kan, dia ada ahliyah, dia ada kemampuan untuk menguruskan harta, sama ada harta pusaka ataupun wasiat dan sebagainya. Jadi kanak-kanak itu tak boleh sebab dia tidak ada kemampuan. Tetapi sebagai penerima harta, kan, maka dengan sebab kita sudah lantik ada pihak tertentu yang ada kemahiran, kelayakan untuk menguruskan harta itu, maka anak yang kecil pun boleh menerima harta yang diberikan wasiat oleh pihak yang memberi wasiat seperti ayah dia, mak dia dan sebagainya. Wallahualam. Dan daripada para Okey. Rasidah bertanya. Minta maaf Silakan, Puan. Puan Ainan. Okey, Ya, silakan. mungkin saya confused tadi. Maksudnya penerima harta, Ustaz, penerima harta wasiat. Maksud saya tu bukannya pentadbir. Jadinya Ya. kalau kanak-kanak yang belum baligh lagi atau yang baru lahir ke, kita wasiatkan, dibolehkan ya Ustaz? Ya, benar. Maksudnya ialah kita ada anak, kan, anak kita tu baru sebulan sebagai contoh, kan, baby lagi, maka kita bagi harta kita tu kepada anak kecil kita. Maka boleh, tapi dengan syaratnya ada sebagaimana pengurusan harta zaman hari ini, kan, kita kena lantik ada orang yang menguruskan harta tersebut bagi pihak baby tersebut. Kalau kita tengok dalam geran sebagai contoh, nama satu individu dalam kurungan sebagai pemegang amanah bagi pihak-pihak yang tertentu. Wallah. Boleh saya soal- bertanya? Dan daripada para Rasidah sebentar ya, daripada para Rasidah bertanya, duit gratuiti si mati itu dikira harta pusaka ke Ustaz? Baik, wallahu alam. Bila kita sebut tentang duit gratuiti, apabila seseorang itu meninggal dunia, kita kena mengetahui berkenaan dengan undang-undang yang terpakailah. Kalau seseorang tu dia telah menerima, kan, wang gratuiti tersebut, dia dah terima, sebagai contoh, katalah 50,000 lah sebagai contoh, atau 100,000, kan, dia dapat duit gratuiti, maka duit itu dia dah terima. Kemudian dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, maka dalam sewaktu dia meninggal dunia itu dia telah menerima duit tersebut. Maka bila dia telah menerima duit tersebut, maka itu adalah wang yang menjadi milik kepada si mati. Bila dia menjadi wang yang dimiliki oleh si mati, maka dia tertakluk kepada faraid. Maka dia wajib dibahagikan mengikut kita kata undang-undang harta pusaka. Tetapi kalau dia tertakluk di bawah undang-undang pencen yang kita sebut sebelum tadi, gratuiti dan pencen dan sebagainya, dia tertakluk kepada undang-undang tersebut, maka itu bukan duit yang dimiliki oleh si mati, kan. Maka kita perlu mengikut kepada undang-undang pencen sebagaimana yang saya sebut. Maka dia akan diperolehi oleh sebagai contohnya isteri ataupun pasangan si mati ataupun anak si mati, sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang pencen. Wallahu a'lam. Okay, soalan daripada Puan Zainab Sharif. Silakan Puan Zainab. Assalamualaikum Ustaz. Saya ni anak angkat daripada umur 3 bulan. Bila arwah mak dan bapa angkat saya meninggal dunia, sebelum ibu saya tu meninggal dunia, dia ada sebut pada orang, dia kata dia nak bagi harta-harta dia pada saya, tapi belum sempat nak buat pertukaran tu dia dah meninggal dunia. Jadi macam mana Ustaz? Adakah saya berhak juga walaupun saya anak angkat sebab dia dah sebut, sedangkan zaman Rasulullah dulu mana ada wasiat yang bertulis. Jadi kalau dikeluar daripada mulut, adakah itu dah dikira wasiat Ustaz? Baik. Wallahu a'lam.
Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita bercakap tentang evidence dan keterangan ni dia boleh bukan sahaja in writing, bukan sahaja written, bukan sahaja yang tertulis, tapi ia boleh juga verbal, kan, maknanya keterangan secara mulut, secara lisan. Jadi sebenarnya perintah menulis ni memang dah ada dalam Al-Quran. Maksudnya ialah zaman Nabi SAW sendiri pun amalan menulis tu memang ada. Cuma apa yang saya nak tekankan ialah bukti bahawa adanya wasiat ataupun hibah dan sebagainya itu boleh dibuat sama ada bukti itu secara tertulis, dokumen yang bertulis in writing, dan boleh juga bukti berlakunya hibah ataupun wasiat dan sebagainya itu diberi secara lisan. Maksudnya kita dengar ada satu individu, ibu kita ke mak kita atau sesiapa jua yang memberikan ataupun buat wasiat. Maka walaupun tidak tertulis, tapi kalau ada cukup bukti seperti saksi yang ingat dengan jelas dan dia boleh bagi keterangan dalam mahkamah walaupun secara verbal, kan, secara lisan sekalipun, maka ianya diterima kalau cukup syarat-syarat dia. Maka jawapan saya ialah boleh dengan syarat keterangan yang diberikan itu mencukupi. Maksudnya ialah kita nak kena tengok perkataan yang digunakan oleh si mati, apakah itu memenuhi syarat-syarat wasiat ataupun memenuhi syarat-syarat hibah ataupun bagaimana. Maka sebab tu bila kita nak tentukan kedudukan sesuatu ucapan tu, kita kena dengar secara keseluruhan ucapan tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Seterusnya pada pemahaman ni, apakah benda-benda yang dikira harta pusaka? Pakaian, alat perabot, barang kemas, apa-apalah persiapan rumah ke, buku ke, gadget, elektronik ke, Ustaz? Baik, yang dikatakan harta pusaka tu semualah apa sahaja yang bernilai, sama ada dia harta tidak alih ataupun harta tidak alih. Cuma benda-benda yang kecil itu memang agak sukar lah, kan, untuk kita tentukan. Tetapi semua yang bernilai dari segi hukum adatnya, maka itu adalah harta pusaka. Wallahu a'lam. Okay, daripada Puan Zaitun. Assalamualaikum. Okay, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak Waalaikumsalam. tanya, macam barang kemas masa kita hidup ni, kita nak macam kita nak bagikan kepada anak yang 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan. Jadi maknanya yang anak lelaki itu untuk menantu lah, kan. Jadi kalau dia punya berat yang berlainan, boleh ke Ustaz? Maksud nak bagi tu bagi. Oh, nak hibah. Baik. Hibah Wallahu amanah. a'lam. Hibah amanah. Baik. Kalau kita nak bagi secara hibah mutlak dan hibah amanah, tak kiralah, kan, sama ada hibah sahaja, hibah mutlak, ataupun hibah amanah, hibah yang bersyarat dan sebagainya, maka itu adalah discretion kita, budi bicara kita, dan tak ada siapa pun yang boleh tahan. Jadi kita nak bagi walaupun berbeza berat, sebab sukar, kan, untuk kita nak tentukan secara tepat. Lebih kurang kita bagi, ada anak perempuan kita pun dapat, menantu kita pun dapat, maka itu dibolehkan. Tidak ada sebarang sekatan ataupun larangan, dan itu adalah sah. Wallahu a'lam. Kalau katalah dia ada 4, jadi yang 2 tu kita tak pakai. Jadi yang tak pakai tu kita bagi dia dulu, boleh ke Ustaz? Boleh, yang kita pakai tu maknanya setelah kita meninggal lah baru dia dapat, kan? Boleh ke macam boleh. tu? Boleh. Secara umumnya boleh. Tapi macam saya sebut tadilah, kita kena tengok syarat-syarat lebih terperinci. Tapi secara umumnya boleh mana-mana. Kita ada 4, kata 4 barang kemas, 2 tu kita bagi dahulu, kan. Yang 2 lagi kita buat secara hibah amanah yang kita pernah ceritakan sebelum ni. Yang ni kita bagi dekat menantu kita sebagai contoh, dan dia pulang balik barang kemas tu untuk kita pakai. Itu kita panggil hibah amanah. Maka itu juga boleh diamalkan, boleh dibuat berdasarkan kepada hukum syarak dan juga undang-undang yang berkuasa dalam negara kita. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Seterusnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, sebelum bapa saya meninggal,
kita orang ada tolong bapa bayar duit kelapa sawit saya dengan arwah suami saya. Lepas tu dia dah bagi tahu dengan pak cik saya. Dia cakap katalah tanah tu 4 ekar. Dia kata 2 ekar nanti dia nak bagikan pada saya. Lepas tu bapak saya meninggal, mak saya pun tahu. Lepas tu sebelum nak bagikan harta pusaka tu, pak cik saya dia bagi tahu dengan adik saya yang penguruskan lah tu. Dia kata ayah kau dah janji, dah bagi tahu dengan aku, dia kata dengan pak cik saya, 2 ekar ni bagi kat akak kamu sebab dia tolong bayar. Dia dengan suami dia tolong bayar, dia cakap. Dah habis tu, dah bagi harta pusaka, adik saya yang uruskan tu dia cakap tak ada hitam putih. Macam mana nak percaya, dia cakap macam tu. Lepas tu sampai sekarang bahagian saya tu dapatlah kan. Sepatutnya dia kata ayah saya cakap 2 ekar untuk saya, yang 2 ekar lagi tu bagilah adik-adik yang lain termasuk kamu, dia kata. Macam 2 ekar tu dia bagi saya, 2 ekar lagi tu kalau saya dapat lah. Kalau orang lain dapat lah kan. Tapi bahagian saya tu masih ada. Tapi adik saya cakap tak ada hitam putih. Dia kata dia tak ada bagilah. Kita orang pun redha je lah. Kan orang tak nak bagi macam tu. Salah tak adik saya tu yang sebagai pengurus harta tu? Baik, wallahu alam. Untuk pengetahuan semua, undang-undang ni sama ada undang-undang civil ataupun undang-undang syariah, kita sangat bergantung kepada bukti. Malah dalam hadis pun disebut al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Kan, beban bukti itu atas pihak yang mendakwa, yang menuntut. Manakala sumpah yamin itu ke atas pihak yang menafikan ataupun responden. Jadi apa yang berlakunya ialah memanglah bila kita semasa kita hidup adik-beradik ni, kita hidup ni memang baik. Tapi bila sampai ke peringkat ibu kita, ayah kita meninggal dunia, timbul soal harta pusaka dan sebagainya, ini yang biasanya menyebabkan perbalahan di kalangan adik-beradik. Di pihak kita, mungkin kita kata yang ni mak ataupun ayah dah bagi pada kita. Manakala adik-beradik kita yang lain kata dia tak tahu pun. Maka sudah tentu dia perlu kepada bukti. Cuma kalaulah adik-beradik kita yang lain, dia tahu sebenarnya memang mak dengan ayah nak bagi harta tu kepada kita sebab kita bagi sumbangan, kita yang bayar selama ni. Kan, tapi dia berpura-pura tidak tahu. Kan, itu pun ada juga kan adik-beradik yang memang hati busuk ni. Dia pura-pura tidak tahu sedangkan sebenarnya dia tahu. Maka sudah tentu dia berdosa kan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tahu perkara sebenarnya tapi dia menyembunyikan kebenaran. Tapi kalaulah secara genuine dia memang tak tahu apa-apa. Maka kalau dia secara genuine dia tak tahu apa-apa dan dia perlu kepada bukti daripada kita, maka memang dari segi undang-undang termasuk undang-undang Islam sekalipun al-bayyinah 'alal mudda'i, kan beban bukti itu atas pihak yang mendakwa, kita yang kena kemukakan bukti. Jadi untuk mengukur bukti tadi, sama ada bukti tadi admissible ataupun inadmissible, sama ada boleh diterima ataupun tak boleh diterima, yang ini adalah tugas mahkamah. Sebab kita orang-orang awam, walaupun mungkin kita profesional, kita seorang yang expert dalam bidang kita, tapi kita layman dalam bidang undang-undang. Maka ini peranan mahkamah, peguam, hakim dan sebagainya untuk membuat pemeriksaan kan ataupun untuk berhujah dan membuat keputusan tentang nilai sesuatu bukti tersebut sama ada boleh diterima ataupun tak boleh diterima. Sebabnya antara benda yang kita terpaksa periksa adalah ucapan arwah, kan, ucapan almarhum. Bentuk ucapan itu sama ada ianya adalah bentuk wasiat atau dia ada bentuk hibah, dia bentuk hibah amanah atau bagaimana. Jadi kita nak kena tentukan. Tu belum cerita lagi tentang undang-undang yang berkaitan dengan tanah, land law. Kita nak kena periksa juga undang-undang berkaitan dengan felda, kan. Felda dia ada mekanisme dia, instrumen dia yang tersendiri. Jadi itu antara banyak perkara yang perlu kita bagi pertimbangan. Wallahu a'lam. Ustaz, tapi arwah suami, sebab saya dengan suami saya bayar, kira arwah suami saya cakap dia macam
macam tak puas hati lah, macam kecewa lah. Dia kata kenapa adik saya sebelum bagi tu tak nak jumpa dia. Dia macam kata masa tak ikhlas lah dia. Macam mana cakap ya? Ya, Macam dia saya. tak puas hati lah, dia tak ikhlas lah sebab adik saya tak bagi dekat kita orang lah. Itu je. Ya, saya faham sebab tu saya sebut di awal tadi, masalah dengan adik-beradik ni ada yang berpura-pura tak tahu ataupun dia tahu, dia sengaja menyembunyikan sebab dia nak sebab berebut lah, sebab berlaku perebutan. Jadi itu orang yang bersikap dengan sikap sedemikian, dia sengaja menimbulkan kesusahan kepada kita sedangkan dia tahu bahawa harta tu sepatutnya diberikan kepada kita, maka sudah tentu dia berdosa, dia ada di sisi agama kerana dia menyembunyikan kebenaran. Sebab setiap orang menjadi saksi, kan, itu akan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Jadi ini antara perkara yang banyak berlaku kan, kepada banyak keluarga. Wallah. Okay, Terima baik. kasih Ustaz. Sama-sama kepada yang bertanya. Saya kira ini adalah soalan yang terakhir Ustaz ya. Dan Ya, kita boleh tutuplah majlis kita dan insya-Allah kita akan sambung di kemudian hari. Soalan berkaitan minggu lalu ada Ustaz disebut pasal-pasal benda-benda ini semua dalam bicara hibah tu Ustaz ya. Dan Ya. saya ada buat rakaman, sila rujuk balik pada video yang saya sharekan di YouTube ya, YouTube, dan sila semak di sana. Dan baiklah Ustaz, jazakallahu khair Pak Ustaz atas perkongsian ilmu yang cukup padat, terperinci dan mengenai wasiat itu tadi, dan semoga perkongsian ilmu ini sedikit sebanyak dapat membantu kita semua, memberikan penjelasan dan kefahaman kepada kita semua. Khususnya bagi mendengarkan majlis Ustaz, mohon tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Ustaz. Baik, terima kasih kepada semua kerana sudi bersama-sama dalam majlis anjuran kelab sahabat pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan majlis kita ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat salawat maghfirah kan daripada para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengelilingi, yang menghadiri majlis zikir atau majlis ilmu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ainon.